Saya bukan berada di United Kingdom. Kalau tengok gambar belakang ni, ada gambar Queen Elizabeth. Jangan ingat saya berada di United Kingdom pula. Saya berada di office lama saya, office lama kawan lama saya, office kawan lama saya, Captain, boleh sebut boleh sebut Captain Hill, orang yang sama-sama ditahan ISA dengan saya pada tahun 1998. Jadi malam ni beliau pelawar saya untuk buat live di tempat beliau. Beliau ni orang filem, tuan-tuan. Itu sebab dia punya apa ni, office ni penuh dengan gambar Queen, gambar macam-macam gambar lah. Okey. Jadi malam ni saudara, kita nak ulas beberapa isu-isu terkini. Tuan-tuan, kita tahu dalam perhimpunan semalam Datuk Seri Azalina Osman Datuk Seri Azalina Osman telah mendesak supaya ketua ataupun peguam negara ditukar. Dia kata takkanlah peguam negara tak boleh ditukar. Sebenarnya ada benda yang saya setuju dengan kenyataan Datuk Seri Azalina ni. Banyak, semua saya setuju. Cuma saya rasa ada satu perkataan yang saya rasa dia terlepas cakap. Mungkin dah lama tak bercakap agaknya. Sepatutnya ayat yang sepatutnya digunakan oleh Datuk Seri Azalina ialah takkan kita nak membiarkan peguam negara yang dilantik oleh musuh kita menjadi peguam negara. Itu yang sepatutnya ayat yang digunakan oleh Datuk Seri Azalina. Tapi malangnya tuan-tuan, beliau kata siapa pun jadi Perdana Menteri mestilah dia nak letak orang dia sebagai peguam negara. Saya rasa benda ni bertentangan dengan prinsip saya, dan saya rasa prinsip Datuk Seri Azalina sendiri. Sebab beliau pernah mengatakan perkara ni. Kita membantah sekeras-kerasnya bila mana Tun Dr. Mahathir melantik peguam kepada Ching Ping yang juga merupakan peguam kepada Lim Guan Eng, peguam kepada Setiausaha Agung DAP sebagai peguam negara. Kita bantah. Jadi tidak ada sebab kenapa tuan-tuan kita nak letak orang kita sebagai peguam negara. That is very wrong, and it's a very wrong signal given to the public, given to the voters. Saya tak setujulah. Mungkin beliau nak bagi mesej, dia nak bagi mesej bahawa kita sepatutnya tidak membiarkan peguam negara yang dilantik oleh musuh politik kita untuk kekal menjadi peguam negara, sebab kuasa dia begitu besar. Apa yang Datuk Seri Azalina cakap tu betul, tuan-tuan. Dia ada kuasa yang luar biasa besar dia. Dia boleh dakwa sesiapa saja yang dia suka. Macam kita tengok apa yang terjadi pada Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid. Dia dakwa dulu, siasat kemudian. Walaupun mana-mana negara dalam dunia ni biasanya mereka akan siasat dulu, dah selesai kertas siasatan, dah komplit, dibawa kepada Jabatan Peguam Negara. Jabatan Peguam Negara melihat sama ada kes tu lengkap tak lengkap, dokumen cukup tak cukup, bukti cukup tak cukup, ada strong case ataupun tidak, barulah mereka akan mulakan pendakwaan. Kalau tak, mereka akan hantar balik kertas siasatan tu, minta ianya dilengkapkan. Kalau ada keterangan-keterangan yang tidak diambil, contohnya dalam kes SRC International, keterangan Zeti Akhtar Aziz tidak diambil, keterangan orang yang bernama Jolo tidak diambil, keterangan Nick Faisal diambil tapi tak digunakan di dalam mahkamah kerana Nick Faisal mengatakan bahawa Datuk Seri Najib tidak terlibat dalam penyelewengan tu. Banyak yang lari mengikut Jolo, yang melarikan diri, keterangan mereka tidak diambil. Nur Muhammad Yaakob tidak diambil, apatah lagi mereka ni didakwa, tuan-tuan. Jadi inilah realiti dia, tuan-tuan. Dan peguam negara juga mempunyai kuasa untuk menggugurkan pertuduhan-pertuduhan. Dalam
sejarah zaman kegelapan Pakatan Harapan, ketika rule of law bertukar menjadi law of the jungle zaman Tommy Thomas. Kita lihat lebih kurang, tidak kurang daripada 15-16 pertuduhan ke atas pemimpin Pakatan Harapan telah digugurkan oleh Tommy Thomas. Dan satu lagi kuasa yang mungkin tak dipertegaskan yang ada pada Peguam Negara ialah kuasa untuk mendakwa Raja-Raja Melayu, Sultan-Sultan Melayu pun ada pada Peguam Negara. Ini mungkin ramai orang tak sedar. Okey, saudara. Jadi hari ini kita nak beritahu bahawa Dr. Najmil sekali lagi, seperti mana biasa saya sebut nama dia supaya sahamnya di mata Perdana Menteri ini meningkatlah. Aku tolong kau Najmil. Dr. Najmil seperti biasa tuan-tuan, hari ini mengatakan bahawa Azalina, Datuk Seri Azalina memalukan Perdana Menteri dan sebagainya, dan beliau mendesak supaya Datuk Seri Azalina meletakkan jawatan. Tuan-tuan, inilah dia manusia bernama Ismail Sabri, tuan-tuan. Selama hari ini bila ketua bahagian jumpa dia, tanya dengan dia kenapa Nazlan tidak didakwa, kenapa Zeti Akhtar Aziz tidak didakwa, Nur Muhammad Yaakob tidak didakwa, Nik Faisal, Jolo tidak didakwa. Jawapan Ismail Sabri, Peguam Negara tidak mau dengar cakap dia. Tuan-tuan, Penasihat Undang-Undang Perdana Menteri Azalina baru cakap sikit je dah diarahkan, tuan-tuan. Kalau arahan Dr. Najmil ni, saudara, saya nak beritahulah, kalau Dr. Najmil cakap ni samalah macam arahan PM. Baru cakap sikit je. Baru cakap sikit je. Minta Peguam Negara ditukar. Terus, saudara, dia didesak supaya meletakkan jawatan. Masih ingat lagi tak bila Datuk Seri Najib menaiki MRT? Tuan-tuan, hanya kerana Datuk Seri Najib naik MRT satu hari lebih awal daripada Ismail Sabri, tuan-tuan, kita lihat kesian CEO MRT pula diarahkan untuk letak jawatan. Sama juga Ismail Sabri macam biasa tidak ada telur untuk mengarahkan sendiri, maka dia telah pun mengarahkan Tengku Zafrul, dia mengarahkan Tengku Zafrul untuk kata orang tu menyampaikan perintah beliau kepada CEO MRT supaya meletakkan jawatan. Padahal tuan-tuan, MRT tu memanglah sebelum ianya dirasmikan oleh Perdana Menteri memang ada test run dan semua orang boleh naik. Bukan Datuk Seri Najib seorang naik. Tapi tak tahulah ada orang ni dengki kan. Dia sakit hati sebab ada orang naik sebelum dia. Padahal beribu orang naik. Masa test run kan, semua orang naik lah. Itulah sebabnya. Mesej saya simple saja. Dia duk kalih, dia kata dia tak ada kuasa, Peguam Negara tak nak dengar cakap dia apa semua sekali. Sebenarnya bullshit. Tuan-tuan, sebenarnya dialah seorang manusia yang begitu otokratik, begitu otokratik, kuku besi. Kalau lagi lama dia jadi Perdana Menteri, tuan-tuan, Maha Firaun dan Maha Zalim itu bukan hanya ada pada seorang individu bernama Mahathir Mohamad. Silap-silap akan berpindah tangan. Silap-silap akan berpindah tangan, tuan-tuan. Dan malam ni saya nak jawab PMO. Kerana hari ni PMO mengeluarkan satu poster. Okey. Jadi poster ni mengatakan 10 sebab kenapa Lokman Adam perlu ditangkap. Betul tajuk dia. 10 sebab kenapa Lokman Adam perlu ditangkap kerana memfitnah Perdana Menteri. Jadi saya akan jawab satu persatu. Okey, Dok. Ni terus straightforward. Ini main. Nampak Niat pun jahat ni, tuan-tuan.
Dia ambil gambar saya kononnya dengan lilit kepala apa semua ini masa dekat Pasir Salak ni tuan-tuan. Kita tulis itu Daulat Tuanku kalau tak silap saya di Pasir Salak. So 10 fitnah Luqman Adam terhadap Datuk Seri Ismail Sabri. Yang pertama, memfitnah DSIS menjadi tali barut untuk bersatu. Betul ke tu? Dia kata saya mengatakan Datuk Seri Ismail Sabri menjadi tali barut kepada bersatu. Saya nak beritahu bahawa beliau memang tali barut kepada bersatu. Ini bukan fitnah. Apa bukti dia? Apa nas dia? Apa dalil dia? Saya nak beritahu tuan-tuan. Ketika Datuk Seri Zahid Hamidi mengarahkan supaya semua ahli parlimen daripada Barisan Nasional menarik sokongan terhadap Tan Sri Mahyudin Yassin, iaitu Presiden Bersatu, maka pada ketika itu kita masih lagi ingat satu perjumpaan yang dibuat secara live dikepalai oleh Ismail Sabri. Bukan setakat enggan untuk menarik sokongan, malah menyatakan sokongan tidak berbelah bagi kepada Presiden Bersatu, iaitu Muhyiddin Yassin. Dia Sarabanan pun ada, ramai lagi ahli-ahli parlimen hadir.